Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda, rakan-rakan pendengar di mana-mana saja anda berada. Okey, 10.30 minit pagi, slot Alpha 10.2 menyusul ya. Analisis laporan fakta dan juga agenda. Pagi ini kita nak membicarakan berkenaan dengan Generation Endgame ataupun dalam bahasa Malaysia generasi penamat. Bersama-sama dengan tetamu jemputan ya, yang berbahagia Profesor Dr. Wee Lei Ham yang merupakan pensyarah kanan, pakar berhenti merokok, Fakulti Sains Kesihatan, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Lee. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa ya bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Nasional FM, sentiasa di hati, dan juga Link kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi tentang generasi penamat. Cantik Prof berbaju kurung pagi ni, sangat cantik. Baiklah Prof, seperti mana yang kita ketahui kan banyak sekali kempen yang dilakukan, yang digerakkan oleh kerajaan untuk mengawal masyarakat kita ni agar tidak merokok. Namun kebanyakan kempen tersebut tidak mampu mengurangkan kesedaran masyarakat terhadap rokok. Malah Kementerian Kesihatan juga turut berharap ya untuk mengubal perundangan baru yang dikenali sebagai Akta Kawalan Tembakau dan Merokok dalam persidangan Parlimen pada tahun ini. Dan Menteri Kesihatan sendiri yang berhormat Khairi Jamaluddin Abu Bakar turut juga menyatakan bahawa undang-undang yang lebih tegas ini akan melahirkan generasi akan datang yang tidak kenal apa itu rokok dan juga produk yang seangkatan dengannya. Peruntukan akta ini memang harus kita wujudkan segera ni demi memastikan sampai satu masa kelak anak-anak muda generasi akan datang ni berakhir dengan tidak kenal apa itu rokok. Jadi kalau mereka tak kenal, mereka tidak akan merokok. Dan menerusi akta baru juga, Menteri Kesihatan telah merujuk kepada Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 yang diwatakan pada 2020 sebagai Undang-Undang Larangan Merokok. Jadi sebagai mukadimah pengenalan kepada bual bicara kita pada pagi ini berkenaan dengan generasi penamat ya. Boleh Prof terangkan apakah yang dimaksudkan dengan generational endgame atau generasi penamat ni? Silakan Prof. Terima kasih Lin. Semangat Lin bercakap tentang generasi penamat. Lin, bagus. So seperti Lin katakan tadi kan, kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kita sesuatu yang tak baik tu kita tak mahu perkenalkan kepada generasi-generasi muda kita. Jadi seperti Lin katakan tadi dalam mukadimah bahawa hasrat YBKJ untuk kita menamatkan generasi muda kita daripada menjadi ketagih rokok adalah satu cadangan, dan secara peribadinya saya memang menyokong dan juga mengalu-alukan hasrat tersebut kerana saya sebagai seorang pakar berhenti merokok, saya tahu betapa sukanya seseorang perokok itu sekiranya mereka ingin berhenti merokok. Ya, sebab apa? Mereka akan mengalami banyak gejala-gejala dan cabaran dan akhirnya mereka akan membawa kegagalan dalam percubaan mereka. Jadi, Lin, generasi penamat ni ataupun generational endgame ni adalah sesuatu yang bukan baru di dalam pelan strategik kawalan tembakau Kementerian Kesihatan Malaysia pun daripada tahun 2021 dan hingga 2030 memang sudah tercatat generasi penamat ini, tetapi mungkin pada masa sekarang kerajaan mempunyai lebih political will untuk mengajukan matlamat tersebut agar kita boleh mewujudkan satu generasi yang kita kata generasi yang sihat dan tidak menjadi ketagih kepada rokok, sebab rokok tu beracun, Lin. Dan juga asasnya kenapa tiba-tiba wujudnya political will sebegini. Sebenarnya dalam masa yang terdekat 2 minggu lepas ni, New Zealand sudah menyatakan hasrat mereka untuk mengadakan generasi penamat. New Zealand ni dia menyatakan bahawa dalam tahun 2000 kanak-kanak yang dilahirkan pada tahun 2008 dan mereka akan tidak akan menjadi generasi perokok. Jadi daripada tahun
2020 sekarang 22 sampai 2025 target prevalent di New Zealand adalah dia nak kurangkan kepada kurang daripada 15%. Sekarang mereka around 18% macam tu, dia nak kurangkan kepada dalam 5 tahun ni, 2-3 tahun ni nak kurangkan kepada 5%. Dan pada tahun 2040 mereka nak kurangkan lebih kurang daripada 5%. Jadi game changer lah. New Zealand ni satu game changer. Bermakna mereka ni mempunyai satu perancangan strategik jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendek ni dalam 2025 ni mereka akan mengurangkan jumlah-jumlah kedai ataupun jenis-jenis kedai yang menjual rokok. Mereka akan mengurangkan sebab dia nak putuskan supply rokok tu. Betul. Kepada generasi-generasi. Jadi dalam tahun 2030 dan juga 2040 mereka akan berhasrat untuk mengurangkan kandungan nikotin dalam rokok mereka. Ini antara usaha yang bakal dilakukan lah oleh negara New Zealand. Okey. Jadi Malaysia ni saya amat mengalu-ngalukan sebab kalau kita tak buat link, kita tak buat generasi pendamat ni, memang kita tak akan mencapai penurunan yang baik, yang mencatatkan satu penurunan yang baik untuk kita punya perokok-perokok ni di Malaysia. Jadi kita perlu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan di negara New Zealand. Betul. Saya mengharapkan usaha bersah Pantawu ini mendapat penglibatan daripada semua pihak, bukan sekadar gerakan daripada kempen-kempen yang dianjurkan oleh kerajaan, bahkan ibu bapa, para guru-guru, kita sebagai ahli masyarakat juga turut sama-sama membimbing terutamanya generasi muda yang dikatakan cenderung untuk merokok, tak kira kepada kanak-kanak perempuan maupun kanak-kanak lelaki. Apatah lagi sekarang ini dengan adanya budaya isu vape di negara kita ini, sedangkan kita tidak tahu kandungan vape tu, dia punya chemical dan sebagainya. Walaupun seringkali diwawarkan di media masa bahaya kesan merokok kan, mengambil vape dan sebagainya, tetapi dilihat ramai yang tidak mengendahkannya. Dia macam mana ni? Ya, Lin, bagus poin yang Lin ingin ajukan tu. Kita kan kurang bernasib baiklah sejak 5 tahun ke belakang ni, landakan rokok-rokok elektronik amat bermahajarela. Walaupun rokok-rokok elektronik tersebut mengandungi nikotin, patutnya dikawal di bawah akta racun, akta kawalan racun, tetapi dibenarkan dijual secara berleluasa. Di mana-mana pun boleh diperolehi, dan kita pun baru-baru ini boleh tengok bahawa budak-budak sekolah rendah pun bermain dan mencuba vape, dan juga baby pun diberi vape oleh ibunya ataupun pengasuhnya. Jadi dengan adanya lambakan-lambakan macam ni Lin, akan menyukarkan kita lagi. Sebab apa? Dengan adanya elektronik cigarette ni, kita punya prevalent rate, kadar merokok negara kita semakin bertambah. Dulu kan Lin, saya ingin nyatakan sini, dulu kalau kita kata tahun mula merokok, umur mula merokok, kita katakan umur merokok dulu 2011, Lin kan, 2011 19.5 tahun, 19 tahun setengah mula merokok. Lepas tu daripada kajian tinjauan kebangsaan kita mula menjadi muda. 2015 18 tahun, 17 tahun. Lepas tu TECMA yang latest 2016 ni 14 tahun. Maksudnya mereka yang melibatkan diri dengan merokok ni pada usia yang sangat muda. Sesuatu yang tidak menyejukkan keadaan yang baik untuk negara kita. Betul. Kalau dia merokok muda, Lin, bermakna dia, kalau kita tahu nikotin tu adalah ketagih, membawa ketagihan, dia adalah racun. Biasanya ramai majoriti daripada mereka yang mula merokok, terutama di sekolah menengah rendah, mereka akan terus menjadi perokok bila mereka dewasa. Mereka tak boleh kawal ketagihan daripada nikotin tersebut. Jadi imagine kalaulah kata dia mula merokok awal, sehingga dia berumur 50 tahun, bermakna berapa puluh tahun dah dia menjadi seorang perokok. Betul. Imagine bila sudah ada simptom-simptom, gejala-gejala akibat merokok, bila dia nak
berhenti merokok kemudian sebab sudah ada penyakit, sukar Lin. Sebab apa? Dia punya kawalan kepada, dia punya ketagihan, keperluan dan juga tabiat tu semakin meningkat. Maksudnya dimulakan pada usia yang awal, jadi nak berhenti pun agak sukar juga. Kalau dalaman tu sendiri tidak kuat, kalau kita tidak merasakan bahawa kesan merokok tu sebenarnya sangat-sangat bahaya, mendatangkan keburukan kepada tubuh badan kita. Tak naklah nanti bila dah tua, dah sakit teruk, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, baru kita nak sedar, masa tu saya kira dah agak terlewat ya. Baik, kepada pendengar-pendengar, jangan ke mana-mana ya. Kita akan kembali selepas ini, berhibur dahulu bersama-sama dengan kami menerusi Alpha 102 Nasional FM. Dengan kami di Nasional FM Alpha 102 menemani anda ya, bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Wee Lei Ham, merupakan pensyarah kanan pakar berhenti merokok Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia, membicarakan berkenaan dengan generasi penamat, kesan dan juga implikasi rokok, termasuklah rokok elektronik yang ada di pasaran. Jadi pada pandangan Prof sendirilah kan, pendekatan generasi endgame ini nanti, adakah ianya mampu untuk memberhentikan budaya merokok ni di kalangan orang dewasa dan di kalangan remaja ataupun belia di negara kita, apatah lagi dengan adanya rokok elektronik, termasuklah rokok seluduk yang dijual juga secara bersembunyi di negara kita ni. Jadi macam mana Prof? Lin, kita dengan kadar prevalent merokok negara kita yang kadar penurunannya yang amat perlahan, 0.5, 1.5 macam tu, terlalu perlahan, terlalu rendah untuk kita agalkan sampai kepada generasi yang penamat. Jadi Lin, kalau kita kekalkan dengan aktiviti-aktiviti ataupun strategi-strategi yang kita ada sekarang, kita tak ke mana Lin. Itu pun dengan pengaruh rokok elektronik lagilah mencabar Lin. Jadi kita tak boleh kata bersenang lenang, kita tak boleh kata comfortable, selesa dengan keadaan sekarang. Jadi saya rasa the political will yang kita ada sekarang adalah satu yang strategik lah. Bermakna kita perlu buat perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Benda macam ni, orang mesti sangkal kata keadaan kita dengan situasi kita sekarang, dengan kadar prevalent merokok kita yang tinggi, macam mana kita nak capai. Tetapi kita perlu yakin bahawa sesuatu tu kalau dia ada gabungan dan kerjasama antara semua kementerian-kementerian kerajaan dan juga kerjasama antara swasta dan juga NGO dan juga ibu bapa seperti Lin kata dan ahli-ahli komuniti, saya pasti kita akan mendapat menerima ataupun menjadi kenyataan generasi penamat ini. Jadi terutamanya katakan kita perlu ada pengawasan di perbatasan, di perbatasan yang border tu yang Lin kata tadi rokok seluduk. Kita perlu pertingkatkan lagi sebab benda ni sudah lama berlanjutan. Kita dah ungkai, dah bincang, tapi benda tu status quo ataupun mungkin jadi lebih teruk dengan adanya elektronik cigarette kan. Jadi saya fikir kerajaan, kementerian-kementerian lain perlu berganding bahu dengan Kementerian Kesihatan untuk mencapai generasi penamat ini. Dan juga kalau kita kata enforcement, Lin, enforcement kan, pengawalan ni sebabkan kekurangan tenaga kerja. Jadi perlulah membuat penambahan ataupun dana yang special, yang dana keuangan khas untuk menjalankan generasi penamat ni, Lin. Jadi saya fikir of course sekarang Kementerian Kesihatan melalui YBKJ memberikan satu idea, satu political will yang saya fikir akan diterjemahkan nanti. Apakah strategi-strategi, dan kita sebagai ibu dan bapa, kita tak mahu katakan generasi anak-anak kita nanti kalau terutama yang merokok tu membesar menjadi seorang perokok seperti bapanya. Kita tahu, Lin, di negara kita kadar merokok lelaki amat tinggi, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada wanita. Around dekat-dekat daripada 2 lelaki seorang perokok. Jadi kajian juga menunjukkan bahawa
kalau ayah tu merokok, anak tu akan 3 kali lebih cenderung untuk membesar menjadi seorang perokok. Apatah lagi kalau ayahnya merokok dalam rumah disaksikan oleh anak-anak itu sendiri. Jadi ini orang kata apa, contoh melalui tauladan lah kan. Ibu ayah tidak menunjukkan contoh yang baik untuk anak-anak sebab kita kuatiri kita melahirkan generasi tegar rokok. Maksudnya mereka merupakan perokok tegar yang sukar nak berhenti sebab bila kita dah ketagihan dengan sesuatu, kempen dan orang kata apa, perkara-perkara yang telah pun diwar-warkan di media masa kurang memberi impak kepada individu itu sendiri kerana benda itu dah berakar umbi dalam tubuh badan mereka. Ya, Lin, kalau merokok dalam rumah lagi teruk dan kita jadikan perokok pasif. Ahli keluarga kita menjadi perokok pasif. Bila dia isap rokok, dia asap rokok tu mengandungi around 70% tu akan dialihkan kepada orang-orang tersayang kita. Jadi saya fikir kita sebagai ibu bapa ni, kita tak mahu anak kita membesar menjadi seorang ketagih rokok. Kan? Betul. Of course pihak-pihak berkepentingan nak macam tu. Kalau boleh mereka nak dengan segala strategi mereka inginkan anak kita lagi muda lagi baik menjadi seorang perokok ataupun penagih vape. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Apa orang kata, sama-sama kita berganding bahu untuk membenteras generasi muda kita agar di masa-masa akan datang seperti yang YB KJ katakan tadi, mereka tidak kenal apa itu rokok. Jadi bila kita tidak kenal, kita tidak akan mudah cenderung untuk mencari rokok dan sebagainya. Dan ada pihak yang berkata kenapa sebenarnya kita perlu mewujudkan undang-undang yang tidak sama rata. Contohnya Prof generasi muda dilindungi, namun generasi kita ni didedahkan dengan budaya rokok. Jadi apa agaknya komen Prof tentang isu ini? Lin, ini peringkat perancangan kan. Saya fikir dan saya boleh jangkakan, saya boleh nampak strategi-strategi YBKJ nanti akan juga melindungi mereka yang merokok sekarang. Sebab untuk mengurangkan untuk mencapai hasrat generasi penamat ni, kita perlu mempunyai strategi di mana kita tak mahu mereka terdedah kepada asap rokok ataupun terdedah kepada penjualan rokok yang berleluasa ataupun melihat ayah ataupun mak dia ataupun bapa saudara dia seorang perokok. Kan? Sebab bila seseorang tu kanak-kanak berumur belasan tahun ni, dia suka meniru. Dia suka melihat apa yang orang dewasa buat dan juga dia mungkin merasa cool. Apa yang ayah dia buat, dia akan ikut. Jadi kita juga dalam serampan dua mata dalam mencapai generasi penamat ni, kita juga akan menyediakan, membuat tambahan akses kepada klinik-klinik berhenti merokok. Sebab apa, Lin? Klinik-klinik berhenti merokok ni mencapai kadar kejayaan yang lebih tinggi berbanding dengan kita berhenti dengan cara sendiri. Apatah lagi kalau yang diwawarkan oleh pengeluar-pengeluar vape sekarang bahawa nak berhenti merokok guna vape. Itu adalah satu mesej yang serong. Betul. Yang tidak betul, mesej yang tidak tepat salah. sekali lagi, Lin. Ibarat keluar mulut naga masuk mulut buaya. Ya, Lin. Macam tu. Daripada kajian saya yang terakhir ni, yang last year, akhir tahun lalu, menunjukkan bahawa daripada saya punya kajian, pengguna-pengguna vape ni kata dia guna vape dia nak berhenti merokok. So bila kita tanya lagi apakah motivasi you untuk berhenti merokok, dia kata rendah. Sebab apa? Dia kata dia nak guna vape sebab nak mengelakkan daripada hisap rokok, dia transfer to vape. Lepas tu daripada kajian di sekolah menunjukkan bahawa majoriti daripada katakan 60 yang merokok tu, separuh tu become dual user. Pengguna dual. Bermakna rokok pun dihisap, vape pun dihisap juga. Jadi itu tidak membantu, malah mengeruhkan lagi keadaannya. Adakah ini bermakna undang-undang yang sedia ada ini perlu digubal agar lebih ketat lagi, agar orang ramai takut untuk merokok? Apatah lagi sebelum ni memang kita biasa war-warkan di media masa, di radio sendiri, bahawa orang ramai tidak dibenarkan merokok dalam gerai makan, di restoran. Tetapi nampaknya tidak diendahkan ya Prof ya? Yalah, kita perlu memastikan bahawa kita perlu menghormati. Sebab saya fikir rakyat Malaysia kesasihannya tinggi. Betul. Seorang yang dah berpendidikan, negara pun maju Ya. Jadi kita perlu respect undang-undang
dan juga fikir keperluan orang lain yang bukan seorang perokok. Yalah kan, bukan sekadar mereka yang merokok, mereka yang tidak merokok juga turut menerima bahana kesan jangka panjang menghirup asap rokok itu masuk ke dalam tubuh badan mereka, apatah lagi seandainya pasangan anda merupakan ibu mengandung, wanita mengandung ataupun warga emas ataupun mereka yang mempunyai masalah kesihatan yang agak kronik juga. Jadi di penghujung perbicaraan kita pada pagi ni Prof, ya, mungkin harapan Prof untuk melihat generasi kita, generasi akan datang juga berhenti merokok. Ya, Lin, kita tengok di mana generasi yang akan datang ni akan kita menjadi sasaran. Mereka mungkin berada di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah rendah. Jadi saya fikir Kementerian Pelajaran Malaysia perlu juga menjadi satu rakan kongsi yang aktif, memastikan bahawa generasi penamak ni, sebab target tu berada di setting mereka, di kawasan mereka. Jadi Kementerian Pelajaran perlu prihatin juga bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia di peringkat kementerian dan juga Kementerian Keuangan dan juga di custom semua perlu ada katakan strategi untuk control border yang ketat dan juga sumber keuangan kepada kementerian-kementerian yang berkepentingan. Itu di peringkat kerajaan, Lin. Di peringkat komuniti, NGO dan juga syarikat-syarikat swasta ni, saya rasa sudah sampai masanya mereka menjadi rakan kongsi yang aktif, Lin, untuk menyekat gejala-gejala merokok ni. Contohnya kan, majoriti daripada warga Malaysia ni adalah pekerja. Mereka menghabiskan banyak masa di pejabat. Dan jika mereka sihat, meningkatkan produktiviti kepada organisasi tersebut. Betul. Jadi saya fikir perlu majikan ambil maklun akan kempen-kempen ataupun inisiatif Kementerian Kesihatan ini agar menghasilkan pekerja-pekerja yang sihat tanpa rokok. Betul. Dia boleh bagi banyak, dia boleh buat polisi yang dibuat di tempat kerja lebih senang. Sebab apa? Dia merangkumi organisasi dia sahaja. Senang dilaksanakan dan juga insentif-insentif pun boleh diberi kepada mereka yang ingin berhenti dan berjaya berhenti merokok. Itulah dia. Ini merupakan usaha bersepadu daripada semua pihak sebagai satu pasukan, sebagai keluarga Malaysia untuk kita berhentikan budaya yang tidak sihat di kalangan masyarakat kita, kerana kita nak melahirkan generasi yang bijak, yang pandai, yang cerdik dan juga bebas daripada anasi-anasi yang tidak sihat, okey, yang boleh menyebabkan kesihatan kita terbantut, kesihatan kita terjejas. Jadi mana mungkin kita boleh menjana ekonomi, mengembangkan ekonomi seandainya kesihatan kita semakin susut, ya. Jadi terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Wee Leiham, pensyarah kanan, ya, pakar berhenti merokok Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, membicarakan berkenaan dengan Generation Endgame atau generasi penamat, ya. Jadi sama-sama kita ambil maklum dan cuba sedaya upaya lakukan yang terbaik untuk berhenti merokok. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi. Terima kasih Prof. Terima kasih kembali, Ling. Itulah dia kepada anda, jangan ke mana-mana. Terima kasih juga daripada penerbit kami AJ dan juga Faizal Umar untuk hari ini ataupun Alia Jailani. Okey, teruskan bersama-sama dengan kami Nasional FM.